Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang dimiliki sekalian, sekadar satu renungan pada malam ni sebelum kita tidur. Saya nak mengajak tuan-tuan untuk renungi ayat Allah SWT daripada surah Al-A'raf ayat ke-179, iaitulah firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Maksudnya, sungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam terdiri daripada jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka punya telinga tapi tak digunakan untuk mendengar perkara-perkara yang baik yang sampai daripada Allah. Mereka itu macam binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang dimiliki sekalian, anugerah Allah kepada kita yang kita tak sedar sebenarnya ialah akal sebenarnya. Itu sebab manusia mendapat kedudukan lebih tinggi dari haiwan, dari makhluk yang lain, kerana Allah berikan kepada manusia ni akal. Dalam satu kisah yang dikemukakan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab beliau yang bertajuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Rawdatul Muhibbin, antara buku tasawuf yang menarik, iaitu beliau berkata ketika Nabi Adam AS telah pun diturunkan dari syurga, maka terima kasih Fatih kerana mengajak teman-teman untuk hadir dalam program kita pada malam ni, di Insta ke, di Facebook ke. Bagi tuan-tuan, sengaja saya tak maklum kepada tuan-tuan, takut mengganggu waktu tuan-tuan. Ni pula ada kebetulan ada waktu untuk kita sama-sama mengambil peluang pada malam ni untuk sedikit ingatan. Mudah-mudahan begitulah ya. Maka bila Nabi Adam diturunkan ke dunia, Jibril AS telah pun diutuskan oleh Allah untuk memberi kepada Nabi Adam ni pilihan. Mana satu yang kau nak, wahai Adam? Allah beri kau 3 perkara, kau pilih satu saja. Yang pertama, sama ada akal, ataupun agama, ataupun akhlak. Allah memberi kepada kau 3 perkara untuk kau bawa sebagai bekal berada di dunia ni, yang mana kamu boleh pilih satu saja. Nabi Adam pun memilih akal, dan kemudian berkata kepada agama dan akhlak, kembalilah kamu ke syurga, kerana tempat kamu hanya di syurga. Aku perlukan akal saja untuk hidup kat dunia ni. Maka tiba-tiba agama dan juga akhlak tidak mahu pergi. Bila Nabi Adam bertanya kepada mereka, kenapa tak mahu pergi? Aku memerlukan akal saja. Maka jawapan daripada agama, jawapan daripada akhlak, wahai Nabi Allah Adam AS, kekasih Allah, sebenarnya kami tidak boleh dipisahkan daripada akal. Beruntunglah Tuhan, kerana Tuhan ambil saja akal, berarti agama dan akhlak akan ada bersama-sama. Itu sebab tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Sayyidina Ali Allah wajah pernah berkata, ada beberapa golongan yang lebih dulu masuk syurga, ke dalam syurga Aden. Padahal mereka bukanlah orang yang banyak salat, orang yang banyak berpuasa, orang banyak haji ataupun umrah, tapi mereka adalah orang yang sentiasa melihat kepada ayat-ayat Allah dan pengajaran dan beramal mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Hati mereka merasa khusyuk menjadi khusyuk. Itu sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini kisah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bahawa satu hari raja yang terkemuka telah pun, seorang raja yang terkemuka telah pun ditanya oleh seseorang kepada beliau, apakah yang terbaik untuk diberikan kepada anak raja yang hebat ni, Raja Parsi ni berkata kepada gurunya, kepada orang-orang wazirnya, kepada orang penting berilmuan di kalangan rakyatnya, apa yang paling baik untuk aku beri kepada anak aku? Jawapan daripada guru, jadikanlah anak ni seorang yang bijak tuanku, beri kepadanya akal, jadikan akalnya berfungsi dengan betul, latih akalnya untuk tajam. Maka jawapan Kisra, Maharaja Parsi ni, kepada guru-guru sekalian, guru-guru yang hebat itu, bagaimana kalau anak aku ni tak cerdik, tak bijak, orang panggil IQ-nya tak tinggi, bagaimana nak buat? Dia tak mampu nak catch up dengan pelajaran yang aku ajar kepadanya. Jawapan daripada ilmuwan-ilmuwan ni, tuanku didiklah dia supaya berakhlak mulia, bersikap baik. Dengan sikap yang baik, kalau dia tak cemerlang akal pun, orang akan menghargainya, dia tak akan dipermainkan oleh orang ramai. Kisra bertanya lagi kepada guru-guru yang hebat itu, orang-orang yang terkemuka itu, ilmuwan-ilmuwan itu, bagaimana pula kalau akal dia tidak ada, dan kemudian akhlak, perangai yang baik pun dia tidak mampu untuk memilikinya? Jawapan daripada ilmuwan-ilmuwan itu, kalau gitulah tuan guru, lebih baiklah dia mati di sambal petir. Kata-kata ni menunjukkan bahawa tuan-tuan dalam hidup ni ada orang bijak, berakal. Itu merupakan orang yang punya kedudukan tinggi di sisi manusia biasanya. Kalau dia tak ada kebijaksanaan, dia tidak ada pelajaran, dia tak ada akal yang hebat,
tapi mungkin akhlaknya baik. Dia akan survive juga dalam kehidupannya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Satu lagi, Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaihi, seorang ulama yang terkemuka, sahabat kepada Imam Malik, seorang yang punya kedudukan yang sangat tinggi dalam hadis. Abdullah bin Mubarak seorang yang bukan sahaja bijak, beragama, berakhlak, malah seorang yang kaya, menghimpunkan banyak kebaikan dalam kehidupannya, kualiti-kualiti yang hebat. Ya, Saudara Ki Hashim, ahlan wa sahlan semua. Ki Demang, Mandim, Semir, Hasimai Musa ni sunat tidur. Ingat nak buat pendek saja, rupa jadi panjang pula dah. Maka Abdullah bin Mubarak ni tanya, apakah yang paling baik yang dimiliki oleh seseorang selepas keislamannya? Jawapan Abdullah bin Mubarak ini adalah akal. Lalu dia tanya lagi, bagaimana kalau dia tidak memiliki akal yang hebat? Abdullah bin Mubarak menjawab, hendaklah dia memperbaiki budi pekertinya. Maka ditanya lagi kepadanya, kalau dia tidak ada akal yang bijak, dia tidak ada akhlak yang baik, bagaimana dia nak survive dalam kehidupan ini berikutnya? Jawapan Allah Mubarak, dia mesti ada kawan yang dapat menasihatinya waktu dia lalai. Ya tuan-tuan, kita sekali kena ajak anak-anak kawan kepada anak-anak kita untuk datang ke rumah, untuk kita perhatikan bagaimana anak-anak kita berkawan, siapa orangnya. Ya, sesekali kita kena pergi jumpa dengan kawan-kawan kepada anak-anak kita. Barulah kita tahu anak kita ni macam mana pattern type pergaulannya kat sekolah, kat universiti dan sebagainya, tuan-tuan ya. Jadi kalau dia tidak ada akal yang hebat, dia tak ada akhlak yang baik, pastikan dia mempunyai teman-teman yang dapat memperbetulkan kesilapan-kesilapannya. Ya. Jadi dia tanya lagi kepada Allah bin Mubarak, kalau dia tidak ada akal, tak ada akhlak, tak ada kawan-kawan yang baik untuk menasihatinya, apa yang patut dia buat? Jawapan Allah Mubarak, hendaklah dia kontrol percakapannya. Dia jaga tutur katanya. Kerana dengan demikian dia akan selamat. Ingat orang ni kita bimbing dia untuk jadi orang yang bijak, berakal, menggunakan akal fikiran. Kalau tak ada, kita tanamkan padanya, suburkan akhlak yang murni pada anak-anak kita. Kalau tidak mampu juga, kita pastikan kawan-kawannya di kalangan orang baik-baik. Dan yang terakhir sekali, hendaklah kita ajar dia supaya jangan bercakap melainkan benda yang penting saja, dan saya anak itu akan selamat. Ya, banyak kes buli yang dia telah pun ditunjukkan di rekodnya di sekolah, tuan-tuan yang berkasihan. Satu sebabnya kenapa? Kerana dikatakan budak yang kena buli ni bukan saya sokong pembuli, tuan-tuan, bukan begitu maksudnya. Kerana dia berkata kata-kata yang menyakitkan hati orang tertentu, pihak yang tertentu. Lebih baik dia diam daripada dia berkata perkataan-perkataan yang boleh bersifat provokatif. Dan dia cakap itu pada seorang yang dalam built-in sifat karakternya, orang yang mungkin seorang yang kaki buli. Maka ada banyak faktor lah, maksud saya tuan-tuan yang boleh sekalian. Itu sebab antara doa Nabi kita, Allahumma zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Kan saya pernah ajar doa ni kepada tuan-tuan. Ya, Allahumma jammilni, ya Allah ya Tuhanku. Ya, dia ajar kita supaya Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Kan? Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Maknanya, ya Allah Tuhanku, cukupkan aku, Allahumma aghnini bil ilmi, jadikan aku kaya dengan ilmu. Dengan ilmu aku akan hidup independen. Ya, apa lagi? Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi, hiasi diriku dengan akhlak yang baik. Wa akrimni bit taqwa, dan muliakan aku dengan ketakwaan. Wa jammilni bil afiyah, maka cantikkan tu badanku, kehidupanku, penampilan diriku dengan kesihatan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat yang banyak kepada kita dengan perkara yang namanya akal. Orang masuk neraka kerana tak menggunakan akal fikirannya, kerana mengikut emosi hawa nafsunya. Maka mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang dapat menggunakan akal pada tempat yang betul, dan Allah muliakan kita. Kata Imam Mutawalli Syarawi, kerana Allah jadikan pergerakan perjalanan hidup manusia ni kepalanya di atas. Kepala itu adalah simbol kepada berfikir. Bukan seperti binatang yang mana berjalannya kepalanya sama tinggi dengan paras ekornya sebagai contohnya. Maka Allah muliakan manusia yang akal. Itu sebab Arab panggil iqal. Iqal ni adalah satu benda yang digunakan untuk menjaga unta daripada lepas. Nanti saya ceritakan ni pada waktu yang lain, insyaAllah. Setakat ini saya dulu. Jumpa lagi pada waktu yang lain, tuan-tuan. Dan tuan-tuan dapati ada manfaat pada kuliah yang disampaikan pada malam ni. Tolong sokong kami di Zazan Travel. Kami ada menghasilkan produk berasaskan habat sauda yang namanya Birkah. Birkah maksudnya keberkatan. Tuan-tuan boleh gunakan mudah. Ini kami telah proses. Nampak dalam bentuk begini. Bismillah.
tuan-tuan boleh makan sebiji pagi, sebiji malam, ataupun 2 biji pagi, 2 biji petang. Ada banyak manfaat pada habatus sauda ni, insya-Allah tuan-tuan boleh kunyah, boleh telan. Ya, ramai yang telah menggunakan, melihat banyak kesan yang baik pada kesihatan mereka, terutamanya pada waktu bersebarnya penyakit pada hari ini. Dapatkan habatus sauda, birka dari Zazan Travel. Terima kasih tuan, jumpa lagi pada tuan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.